Cobaan 1 2. Cobaan 1 2 3. Baik, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ulahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alimul azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama dengan kebenaran serta bersama dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'min ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawatu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawal misbah. Yang hormati silakan Tuan Imam Tuan Bilal, soalnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah kita merafakkan segi-segi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah kita dapat bertemu sekali lagi pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, kuliah kitab Jauhar Marhub. Jauhar Marhub, ada permintaan Jauhar Marhub, saya iklankan tu hadis. Sebab minggu yang kedua biasa hadis kan. Baik, Jauhar Marhub, muka surat apa tu? 219. Baris. Okey. Kitab ni pun tak terang ni, kitab ni, cetak dia. Saya punya kitab tu terang sikit. Masih lagi dalam bab syurga kan. Khatimah maknanya penghabisan kan. Khatimatun fi sifatil jannah wa naimiha, pada menyatakan sifat syurga dan nikmat-nikmat syurga. Baik, kita dah sampai muka surat 219.
219 mi'ataini wa tis'ata asyar. 19 mana 219. Maka apabila selesai mereka itu daripada demikian itu, firman Allah Ta'ala, marhaban dengan hambaku dan yang menziarahi aku, hai malaikatku, merindu oleh kamu akan hambaku yang merindukan olehmu akan hambaku dengan nyanyian dan bunyilah gendang apa benda kan. Maka mahadir dia akan tukang nyanyi syurga yang terdiri daripada anak bidadari. Dia ada kat syurga pun ada tukang nyanyi tu tak? Tukang nyanyi syurga mana penyanyi lah. Penyanyi, tukang nyanyi ataupun penyanyi. Tukang nyanyi ni kan jadi tukang pula kan. Tukang. Bahasa lama lah kata tukang nyanyi. Tapi sebenarnya penyanyi, yang mana dia terdiri daripada anak bidadari. Kemudian segala serunai tergantung pada segala dahan kayu. Serunai pun ada, tapi bukan macam serunai dalam dunia lah. Dia kata sendiri serunai tergantung pada segala dahan kayu. Tiap-tiap satu pohon kayu menanggung ia pada satu dahan 70,000 serunai. Masya Allah, 70,000 serunai kan. Kalau 70,000 serunai macam-macam bunyi tu. Kan, macam-macam horuk lah bunyi kan. Dan bertiup angin di bawah arash. Kemudian bertiup angin di bawah arash, dan masuklah ia ke dalam serunai. Mana angin yang bertiup tadi masuk dalam serunai yang tergantung tadi lah, pada dahan pokok kayu syurga tadi. Maka didengar baginya segala lagunya yang tiada mendengar oleh yang mendengar akan yang terlebih lazat daripadanya. Jadi keluarlah lagu dia, macam-macam lagu lah kan. Kalau dunia ni tengoklah, kalau lagu-lagu serunai yang pakai seruling itu kan sedap, betul tak? Seruling kan, kan, syahdu kan, sedap dia dengar kan. Di dalam syurga pun ada juga serunai. Dan didengar baginya segala lagu yang tidak mendengar oleh yang mendengar akan terlebih lazat daripadanya. Sebab ni lagu dia sangat sonok lah, mendayu-dayu lah kan, sonok lah kan itu. Dalam syurga takkanlah lagu tak sedap. Dia bukan lagu yang apa tu dalam dunia ni, macam-macam lagu rock kan. Rock kan, yang jenis rock yang kerasnya tu kan. Rock keras lah punya. Rock pun batu kan, lagu pun macam batu keras dia. Orang yang tangguh angguk pun tengok macam mana tangguh angguk dia, kan. Tak sedar diri lah waktu dia dengar lagu tu. Baik, maka berfirman Allah Ta'ala Azza wa Jal, bagi anak bidadari yang merindukan olehmu akan hambaku, kerana menjauh mereka itu akan segala pendengaran yang menyukakan mereka itu pada dunia kerana aku, dan berlazat-lazat mereka itu dengan zikirku, dan mendengar mereka itu akan kalamku, maka pendengarkan oleh kamu akan mereka itu suara kamu dengan memuji dan sana ni pujilah, sana ni puji juga. Hamdun pun puji, sana pun puji, dan sana akan daku pujian padaku lah Allah Ta'ala. Maka menyanyilah segala anak bidadari, mereka pun menyanyilah. Cuma lagu tak tahulah lagu apa. Macam tu. Kalau dunia kan macam-macam lagu kan, sonok dengar lagu kan. Kalau tak ada lagu lah, dunia ni masa sunyi lah. Sebabnya hukum muzik ni harus, asalnya harus lah. Ulama telah keluarkan fatwa tentang nyanyian, muzik, hukumnya adalah haruslah. Sebab apa? Banyak dalil. Ada menyatakan boleh, ada menyatakan tak boleh, menyatakan haram, ada tak haram. Jadi akhirnya kesimpulannya harus saja tu.
Tapi kalau ada bercampur dengan benda-benda haram, maka jadi haram. Kalau tak ada bercampur benda haram, haruslah kita dengar. Untuk halwa telinga kan. Kalau tak ada lagu, tak sonok lah. Kita tengok kalau aku kahwin tu, kundi kahwin. Kalau tak ada lagu, kan, sunyi kan. Oh, ni tak ada lagu ni. Tapi kalau kuek bona muzik pun masalah juga. Nak bercerita pun tak boleh. Lepas tu lumba-lumba lah keropan nak karaoke. Atuk pun kadang gigi dah tercabut pun nak karaoke lagi kan. Gigi dah tercabut pun sibuk nak karaoke kan. Macam tu. Kan atuk je kadang wan pun macam tu. Wan pun macam tu ya. Ada minat. Betul tak? Baik, seterusnya. Maka menyanyilah segala anak bidadari dan berjawab-jawab akan mereka itu oleh serunai. Dan berjawab akan mereka itu oleh serunai lah. Serunai tadi pun masuk kan. Tone dia tu kan, lagu dia, vokal dia kan. Vokal dia, penyanyi utama dia anak bidadari lah. Penyanyi utama dia. Okey. Sedap lah lagu dia. Macam lagu Pilamdi lagu. Betul tak? Baik. Maka berterbanganlah ahli syurga sekerana kesukaan dengan demikian mendengar itu pada hadratul wasal. Pada hadratul wasal. Ni tak tahu apa makna wasal ni. Wasal ni makna sambung. Asal makna wasal ni sambung. Wasal ni hadrat lah. Hadrat wasal. Okey. Maka berterbanganlah ahli syurga itu kerana kesukaan dengan demikian mendengar itu pada hadrat wasat. Istilah ni satu istilah yang guna pakai di sini, hadrat wasat. Maka mendapat mereka itu akan kasihnya seperti dapat berhubungan. Maka apabila terhailan mereka itu pada sangat asyik dan kenyang daripada yang merindukan, berkatalah mereka itu, hai Tuhan kami, adalah kami pada dunia kasih kami menyebut akan Dikau dan mendengar akan kalam Engkau yang mulia. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka itu, bahkan bagi kamu akanku barang yang engkau ingin akan dia, padahal kamu kekal dalam syurga. Jadi maknanya ahli syurga tadi dia mendengar lah, dia punya bidadari-bidadari itu dengan serunai dan sebagainya, menyanyi semua kan. Kemudian mereka nak lagi satu yang lebih sonok lah, iaitulah nak mendengar kalam Allah Ta'ala. Perbicaraan Allah Ta'ala itu yang mereka nak dengar, yang lebih penting lah. Itu bidadari itu pun okey juga semua. Suara bidadari dengan serunai di mereka pun sonok tadi kan. Tapi mereka naklah satu lagi yang lebih sonok. Mereka nak mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berfirman Allah Taala bagi malaikat yang diwakilkan dengan hadratul Qudus, kursi yang itu kan. Mana satu tingkatan yang tinggi dalam syurga lah, hadratul Qudus ni. Dia kata apa? Hai kurub, hampirkah oleh kamu akan apa tu? Mimbar. Betul? Mimbar kan? Hampirkah oleh kamu akan mimbar bagi hambaku? Maka menghantar ia akan mimbar daripada yakut yang merah, tingginya 1000 tahun, dan anak tangganya sebilang-bilang anbiya, sebilang nabi-nabi lah. Oh, tinggi kan, dari satu mimbar lah. Hai kurub. Kurub ni mana malaikat lah, nama malaikat Al-Kurub. Asal mana karbon ni asalnya duka cita, tapi di sini tak sesuai dengan makna duka cita. Jadi kemungkinan di sini hai kurub ni mana satu malaikat. Hai kurub, wahai malaikat, apa kalau kamu akan mimbar bagi hambaku?
maka menghantar ia, malaikat tadi akan mimbar daripada yakut yang merah. Apa? Dia ada satu mimbar daripada yakut yang merah. Kemudian tingginya 1000 tahun. Masya Allah, tinggi betul. 1000 tahun tuan-tuan. Bila orang sampai ke atas tu? Dan anak tangganya 9 bilang anbiya, 9 nabi-nabi. Banyaklah tangga dia. Kemudian dan mursalin, rasul-rasulah. Dan kemudian maka naikkanlah tiap-tiap nabi atas tangganya. Maka naiklah tiap-tiap nabi atas tangga mimbar tadi. Jadi para nabi itu semua naik atas mimbar. Setiap nak tangga kan. Macam tu. Dan naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setinggi-tinggi derajat, iaitu darajatul wasilah. Darajatul wasilah. Kan pernah dengar kan? Kan dalam doa apa tu? Doa lepas azan kan? Kan? Darajatul wasilah. Derajat wasilah, derajat yang tinggilah. Dan tempat duduk segala atqiya. Atqiya ni maknanya orang yang bertakwa. Atqiya, orang bertakwa. Kemudian asfiya. Asfiya ni orang sufi lah. Orang-orang yang bersih, sufi. Asfiya. Dan siddiqin, orang-orang yang benar. Dan awliya, wali-wali. Dan syuhada, orang mati syahid. As-salihun, orang yang soleh. Dan sekalian umat daripada ahli syurga atas asas timbunan kasturi dan ambar. Atas timbunan kasturi dan ambar. Ambar ni sejenis wangian lah, sejenis ambian. Ambar, macam tu. Boleh kan? Boleh video Nabi ni. Semua orang risau, Ustaz, video Nabi kan. Gitu. Tak sabar nak baca kitab baru. Masih dah boleh dah. Dah boleh dah kitab. Semua dah ada. Oh, macam tu. Semua dah ada kitab baru tu, yang tak sabar tu. Baik. Kemudian seru yang menyeru, hai Ibrahim, bangkit oleh kamu membaca khutbah dengan umat kamu. Dia kata. Maka dia perintah ke Nabi Ibrahim bangkit untuk naik berkhutbah dengan umat kamu. Maka bangkit dia berdiri atas dua kakinya dan membaca ia akan suhuf yang diturunkan atasnya. Suhuf ni lembaran-lembaran kitab Taurat lah. Di mana kitab suhuf tu, dia ada nabi-nabi yang dapat suhuf. Nabi Syekh dapat suhuf lah. Kalau Nabi Musa dapat kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil. Macam Nabi Ibrahim dapat suhuf lah, lembaran yang ditulis syariat. Baik. Dan membaca akan suhuf yang diturunkannya atasnya hingga akhirnya. Kemudian duduk ia, maka tiba-tiba seru yang menyeru daripada Aliul A'la. Daripada Aliul A'la, mana yang tinggi lah. Ali kan tinggi, A'la lebih tinggi. Maka tiba menyeru yang menyeru daripada Ali A'la. Jadi Ali A'la ni kemungkinan Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala lah, yang tinggi lagi maha tinggi. Kepada siapa dia menyeru? Kepada Musa. Maka sembahnya, labbaik ya Rabb. Labbaik ya Rabb, mana dia menerimalah, mendengar apa yang Allah Ta'ala kata. Maka firman Allah Ta'ala, bangkit oleh kamu membaca khutbah dengan umat kamu pula. Okey, tadi Nabi Ibrahim dia dah baca khutbah pada umat dia. Okey, sekarang ni Nabi Musa pula. Dia perintah untuk bangkit untuk berkhutbah kepada umat Nabi Musa AS. Maka bangkit dia atas dua kakinya dan membaca ia akan kitab Taurat hingga akhirnya. Kemudian duduk ia. Maka tiba-tiba seru yang menyeru daripada pihak Allah Ta'ala, ya Isa. Okey, Nabi Isa pula. Ya Isa, bangkit oleh kamu dengan membaca khutbah kepada umat kamu. Maka bangkitlah ia atas dua kakinya dan membaca ia akan kitab Injil. Injil kan, dia baca kitab Injil hingga pada akhirnya. Kemudian duduk ia.
tiba-tiba seru yang menjeru. Hai Daud, dia kata, Nabi Daud pula. Hai Daud, maka sembahnya labbaik ya Rabb. Maka firmannya, naik oleh kamu ke mimbar dan perdengarkan oleh kamu akan segala kekasihku 10 surah daripada kitab Zabur. Okey. Jadi Nabi Daud kan diturunkan kitab Zabur kan. Okey, Nabi Daud kau naik mimbar. Baca kitab Zabur pula. Maka berdiri ia atas dua kakinya, maka membaca ia akan Zabur. Dengan 90 suara, yakni 90 lagu. Masya-Allah. 90 lagu sebenarnya. Kalau qari itu Quran Teranum tu berapa lagu tu? Dia ada ras, hijaz, kan? Sikah kan? Lagu sikah kan? Okey. Murattal. Okey. Ni dia lagi banyak lagu dia. Lagi banyak. Ada berapa lagu? 99 lagu. Masya-Allah. Teranum dia kan. 99. Baik. Maka merindu mereka itu daripada suara Nabi Daud akan sebagai rindu yang sangat. Maka menangis mereka itu daripada suara Nabi Daud. Menangis mereka dengar kan bacaan tadi, bacaan kitab Zabur yang dibaca oleh Nabi Daud tadi kan. Mereka pun menangis, menitiskan air mata lah. Dan iaitu menamai 90 serunai. Menyamai dengan 90 serunai. Nampak? Dia punya lagu tu menyamai seperti 90 serunai yang ditiup. Maka apabila sioman mereka itu daripada sangat rindu, berfirman Allah Ta'ala bagi mereka itu, adakah kamu dengar akan suara yang terlebih elok daripada ini? Jadi bila orang tu semua dah pulih daripada rindu ni, pulih daripada macam hayal ni kan, dia dengar suara Nabi Daud tadi kan dengan 99 suara, mereka pun dalam macam hayal dengar lagu kan. Kemudian dah habis tu barulah mereka pulih, sedarlah. Bila dah sedar, maka ditanyalah kepada mereka, adakah kamu pernah dengar suara yang terlebih elok daripada ini? Maka sebab mereka itu, tiada kami dengar akan suara yang terlebih baik daripada ini. Kata mereka, kami tak pernah dengar pun suara yang lebih baik pada suara Nabi Daud dengan 99 lagu. Lagu dia punya taranum kan, dengan membaca kitab Zabur tadi. Masya Allah. Tak tahu macam mana tu, kita nak bayang lah dia punya suara tu. Gitu. Baik, suntutan. Maka tiba-tiba seru daripada Allah Ta'ala, hai kekasihku, hai Muhammad, naik oleh kamu akan mimbar, dan baca olehmu akan surah Toha dan surah Yasin. Minta pula Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar. Mimbar tadi tinggi kan? Tinggi dia berapa tadi? 1000 tahun. Masya Allah. Tinggi 1000 tahun. Anak tangga mimbar tadi sebilang-bilang anbiya dan mursalin. Nampak? Dia tingginya. Sekarang ni Nabi Muhammad pula naik mimbar. Maka tiba-tiba suara daripada yang menyeru, tuan, hai kekasihku, hai Muhammad, naik oleh kamu ke mimbar dan baca oleh kamu akan surah Toha dan Yasin. Maka naik dia akan mimbar dan membaca ia akan keduanya. Maka bertambah eloknya atas suara Nabi Daud 70 kali ganda. Masya Allah. Nabi baca kan, jumpa suara Nabi ni lagi baik daripada suara Nabi Daud 70 kali ganda. Maka gemetar segala kaum dan segala kursi di bawah mereka dan segala kandil arash. Kandil ni pelita lah, pelita di bawah arash. Semuanya gemetar lah, bergoyang kan, bila mendengar
suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi membaca surah Toha dan surah Yasin. Dan demikian lagi malaikat berombak-ombak mereka itu daripada gementar mereka. Ada macam ombak-ombak macam tu kan. Kan? Ombak-ombak hayal macam tu kan, mendengar lah bacaan tadi. Dan demikian lagi anak bidadari dan anak-anak syurga. Dan tiada tinggal segala yang mempunyai roh melainkan gementar sekalian daripada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya gementar lah, gementar. Hayal kan, gementar mesti hayal lah, hayal. Kan? Sono juga kan macam tu. Gementar. Baik, kemudian dan tiada tinggal segala yang mempunyai roh melainkan gementar daripada segala suara sekalian daripada suara Nabi Muhammad SAW. Kemudian berfirman Allah Ta'ala, adakah kamu dengar akan bacaan segala anbiyaku dan segala rasulku dan sembah mereka itu, bahkan hai Tuhan kami dah dengar dah. Kami dah dengar dah suara Nabi Daud, Nabi Muhammad, Nabi Musa kan, Nabi Isa baca Injil kan. Kemudian Nabi Ibrahim baca apa tadi? Suhuf kan. Jadi masing-masing dah dengar lah. Macam tu. Dan segala rasul. Maka sembah mereka itu bahkan ya Tuhan kami. Dan firman-Nya Allah Ta'ala bagi mereka itu, adakah kamu berkehendak mendengar akan bacaan Tuhan kamu pula? Kamu dah dengar semua suara-suara para anbiya, para nabi kan? Nak dengar tak ada satu suara lagi? Suara Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala lah, maka sembah mereka itu sekaliannya, dan tiada rindu kami melainkan bagi demikian tadi. Kami semua rindulah nak mendengar suara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka pada ketika membaca Tuhan Jalla wa Jalalah akan surah Ar-Rahman, dan pada suatu riwayat surah Al-An'am, maka tak kala mendengar mereka itu akan bacaan hak Allah Ta'ala, hilang akal mereka itu daripada sangat rindu dan gementar segala malaikat malaikat hijab dan tirai. Betul? Tabir tirai kan? Nampak? Gementar lah semuanya. Bergoyang lah, bergoyang, gementar. Tak macam tu. Sonok dia dengar lagi kan? Macam tu. Dan pada satu ayat surah Al-An'am, maka tak kala mendengar mereka katakan bacaan hak Allah Ta'ala. Bila dengar Allah Ta'ala baca surah tadi, maka hilanglah akal mereka itu daripada sangat rindu dan gementar. Dan gementar segala malaikat apa tu? Hijab. Namanya hijab, betul? Tak nampak tulisan ini, tak faham, tak jelas. Gemetar segala malaikat. Mana hijab? Namanya hijab, betul lah. Mim alif nun. Betul? Tak jelas Dan tabir tirai. Betul? Tabir tirai Dan segala maligai, dan segala pohon kayu, dan bertempik segala daun kayu, dan berdengung segala burung dengan suaranya. Nampak? Burung pun berdengung. Dan berdengung segala burung dengan suaranya, dan berombak-ombak segala sungai kerana gementar bagi bacaan Tuhan Al-Aziz Al-Jabbar. Tuhan Allah Ta'ala yang bersifat Al-Aziz Al-Jabbar. Aziz kan maha gagah. Jabbar ni yang memaksa, Al-Jabbar. Kemudian gementar aras kerana rindunya dan cenderung kursi kerana tercengang. Kursi pun kan. Kursi aras tadi, kursi arah macam-macam semualah. Tadi kan.
dan condong kot. Condong kursi kerana tercengang. Cenderung kan. Cenderung kursi kerana tercengang. Dan tiada tinggal dalam syurga oleh sesuatu melainkan gementar. Ia kerana rindu dan asyik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu dan asyik dia kepada Allah Ta'ala. Payah sikit, jauh lama kan. Dah ujung-ujung ni pun dah tak jelas tulisan ni. Baik, dan pada khabar bahawa ahli syurga mencerita mereka itu bahawasanya tiada makan dan tiada minum, melainkan mendengar akan bacaan Tuhan Jalla Jalalah. Tetapi berkehendak mereka itu akan berlazat-lazat dengan demikian itu kerana eloknya dan manisnya. Dan sabit pada khabar, ada satu khabar ceritalah bahawa di syurga mencerita mereka itu akan tiada makan dan tiada minum, melainkan mendengar akan bacaan Tuhan Jalla Jalalah. Tetapi berkehendak mereka itu akan berlazat-lazat dengan demikian itu, makan dan minum, kerana eloknya dan manisnya makanan tadi. Makanan syurga dan minuman syurga kan semua baik-baik, elok-elok kan, manis semua kan. Tapi manis tak adalah orang kata sampai kecil manis. Kalau dunia ni makan manis lebih kan dah kecil manis. Dia dah kecil manis dah kena potong kaki pula. Kaki lah kena potong tak? Macam tu kecil manis. Jadi dalam syurga tu manis-manis. Tapi tak adalah kena potong kaki. Kalau potong kaki macam mana nak masuk syurga lah kan? Macam tu. Sebab dalam syurga kan semua komplit. Macam tu. Tak ada yang tempang-tempang, tak ada yang sengit-bengit, tak ada yang bahu sengit, tak ada. Kalau bahu sengit jangan nama syurga. Baik tu kan. Baik, seterusnya, dan apabila siuman mereka itu daripada gementar Tuhan, firman Tuhan tadi, maka dan apabila siuman mereka itu daripada gementar firman Tuhan bagi mereka itu, Allah Ta'ala firman, dia kata, hai segala hambaku, adakah tinggal bagi kamu suatu? Ada tak lagi benda yang kamu tak dapat? Dia kata, ada tak benda yang kamu tak dapat lagi? Adakah tinggal lagi bagi kamu suatu? Maka sembah mereka itu bahkan tinggal lagi bagi kami menilik kepada wajah engkau yang mulia. Suara Allah Ta'ala ada dengar dah. Muka tak nampak. Muka Allah Ta'ala tak nampak ni. Wajah Allah Ta'ala tak nampak. Maka firman Tuhan Jalla Jalalah, hai kurub. Huruf ni malaikat tadi. Angkat oleh kemakan hijab antara ku dan antara hamba-Ku. Maka mengangkat malaikat kurub dia akan hijab, maka bertiup-tiap atas mereka itu angin daripada syurga, maka bercahayalah kain mereka itu, dan cemerlang cahaya muka mereka, dan jernih hati mereka, dan bahagia badan mereka, dan bermain-main kuda. Betul, bermain-main kuda mereka itu, dan bersuara segala burung. Kuda pun seronok bermain-main, lepas tu burung berterbangan kan. Macam itulah. Kenapa nak tengok wajah Allah Ta'ala ni kan? Kenapa apa? Kan tadi terhijab, tak nampak wajah Allah. Jadi Allah Ta'ala perintah pada malaikat, angkat hijab. Okey, angkat hijab. Baik, tuan-tuan. Dan datang pada khabar cerita bahawasanya ahli dunia jikalau melihat mereka itu akan barang dalam syurga, nescaya mati mereka itu kerana rindu kepadanya. Kalau tuan-tuan nampak benda-benda dalam syurga kat tuan-tuan mati. Mati itu maksudnya mati maknawi lah. Kemungkinan mati maknawi, bukan mati hakiki, mati maknawi. Kenapa? Kerana rindu kita lah. Nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan dia, macam-macam lagi lah. Baik, seterusnya tuan-tuan.
Kemudian firman Allah Ta'ala Jalla Jalalah. Okey, hai kurbun al-kurub, akad oleh kamu akan hijab azam. Azam ni hijab yang besar lah. Daripada azim. Azim kan besar, agung. Azam ni yang terlebih agung lah. Hijab, hijabul azam. Antara aku dan antara hambaku. Maka mengangkat ia akan dia daripada wajahnya mulia. Maka firmannya, siapa aku? Maka Allah Ta'ala pun menzahirkan diri dia. Maka Allah Ta'ala tanyalah kepada manusia, hamba-hamba dia, siapa aku? Maka sembah mereka itu, engkau lah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala. Maka firmannya, aku salam. Ini yang bernama salam. Aku yang bernama salam. Mana salam sejahtera. Salam kan nama Allah Ta'ala kan? Salah satu daripada nama Allah. Salam. Dan kamu muslimun. Kamu orang-orang Islam. Aku ni salam. Kamu muslimun. Kata Allah Ta'ala. Dan aku mukmin. Dan kamu mukminun. Mukmin ni salah satu nama Allah Ta'ala juga. Salah satu daripada nama Allah ialah mukmin. Dan aku mahjub. Kamu mahjubiyun. Mahjubiyun, inilah kalamku. Aku mahjub, mana yang menghijab. Aku yang menghijab. Sedangkan kamu mahbum, mahjun, hajabah, hijab. Hajabah, hijab. Aku mahjub, yang menghijab. Sedangkan kamu mahbuyun. Mahbuyun. Bukan makbuyung. Makbuyun lain. Mahbuyun. Mahbubun. 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 Yang ini cintai lah. Mahbub kan cinta. Mahbubun. Dia kata, inilah kalamku. Dan dengar oleh kamu akan dia. Dan inilah nurku, warna cahayaku. Maka tilik oleh kamu akan dia. Dan inilah wajahku. Maka tilik oleh kamu akan dia. Maka menilik mereka itu kepada wajah hak Allah Ta'ala. Kepada wajah Allah. Dengan tiada wasitah, tiada perantaran. Terus direct lah. Direct. Tidak ada perantaran. Tidak ada wasitah. Dan tiada hijab. Dan tiada berkaifiat. Allah Ta'ala tidak ada berkaifiat. Berkaifiat maksudnya, kan manusia berkaifiat. Jadi Allah Ta'ala itu tidak berkaifiat lah seperti manusia. Manusia kan ada mata, pola mata, telinga, kan? Hidung, ada lubang hidung. Lepas tu mulut pun ada gigi kan. Okay, ada janggut. Laki-laki kan. Ada bisai. Okay, itu mana berkaifiat lah. Dan kita ni dijadikan pada tanah. Campuran tanah. Okay. Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Dia tidak ada berkaifiat. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri kanan. Gitu. Maka bila jatuh nur hak Allah Ta'ala atas muka kamu, telah menerangkan muka, maka telah meneranglah muka kamu. Maka Allah Ta'ala firman, dia kata, Subhana man laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Maha suci Allah Ta'ala yang tiada sama sepertinya sesuatu pun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Tiada sesuatu pun yang tak dapat diserupakan Allah Ta'ala lah. Walaupun Allah Ta'ala itu bermuka, bukanlah seperti muka yang macam manusia bermuka. Okey. Ada yang mentafsirkan makna muka ni dengan zat Allah Ta'ala saja. Bukan muka seperti muka manusia. Baik. Kemudian faidatun, satu faedah. Bermula melihat akan wajah Allah Ta'ala itu sebenarnya telah sabit dengan kitab dan sunnah dan ijma' ulama'. Tetapi tiada jatuh ia bagi seorang pada dunia
dalam jaga melainkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam malam Isra dan Mi'raj. Semaknanya tiada siapa pun dapat melihat Allah Taala ketika dalam dunia ini melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra. Isra wal Mi'raj. Adapun kitab bagi firman Allah Taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Maksudnya beberapa muka yang bercahaya pada hari kiamat kepada Tuhannya mereka menilik. Mereka melihat kepada Allah Ta'ala lah pada hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala menzahirkan akan dirinya. Tapi yang boleh melihat hanya orang beriman saja. Alam syurga, alam neraka tak dapat melihat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka itu mahjub, terhijab. Mana orang-orang syurga, orang neraka itu terhijab daripada melihat Allah Ta'ala. Baik. Dan ada pun sunnah, maka barang yang tersebut pada Bukhari dan Muslim, ada dalam satu hadis Bukhari Muslim, dia kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badri. Dia kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badri. Artinya bahawasanya kamu melihat akan Tuhan kamu seperti kamu lihat akan bulan pada malam penuh purnama. Jadi kita akan dapat melihat Allah Ta'ala seolah-olah seperti melihat bulan penuh purnama lah, yang cantik lawa bulan 15, tak? Lepas tu awan pun tak ada, terang menerang, cantik bulan kan. Itulah ibaratnya lah bila kita melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik. Kemudian, dan barang siapa sangka bahawa Allah Ta'ala tiada lihat akan dia pada hari kiamat, atau engkar dia atau syak dia, maka iaitu jadi kafir kerana mendustakan akan Quran dan hadis. Nampak? Mula semula, dan barang siapa menyangka lah bahawasanya Allah Ta'ala tiada lihat akan dia pada hari kiamat. Allah Ta'ala tak boleh dilihat pada hari kiamat. Kalau ada orang menyangka macam tu, macam mana? Atau engkar dia akan dapat melihat Allah, atau ragu dia syak, maka ia telah jadi kafir kerana mendustakan akan Quran. Nampak? Kerana membohongi Quran, mendusta Quran, jadi orang ni boleh jadi jatuh kafir lah. Dan hadis pun disebut. Maka tak kalah hasil bagi mereka itu melihat akan Tuhan mereka. Berkata mereka itu, hai Tuhan kami, tiada kami sembah akan Dikau akan sebenar-benar sembah. Adakah Engkau izin bagi kami dengan sujud? Dia kata. Nampak? Boleh tak ya Allah, kami semua nak sujud pada Engkau ya Allah. Kat dunia dah sujud dah. Kan? Orang-orang sembahyang sujud pada Allah. Jadi kat ni dalam syurga ni, boleh tak kami nak sujud padamu ya Allah? Maka firman Allah Ta'ala, ini kampung tiada baginya, ini kampung tiada padanya rukuk dan tiada padanya sujud, hanya ianya kampung balasan. Jadi time sujud dah tak ada dah. Siapa nak sujud kat dunia lah. So akhirat tak ada lagi nak sujud. Kan? Kata Allah Ta'ala, kampung ni, mana akhirat ni, kampung akhirat ni ialah bukan tempat sujud lagi dah. Bukan tempat rukuk, dia kata. Nampak? Maka firman Allah Ta'ala, ini kampung tiada padanya rukuk dan tiada padanya sujud, dan hanya sahaja kampung balasan. Ni tempat balasan, bukan tempat nak sujud lagi. Dan kekal. Dan aku sekarang sesungguhnya aku suruh akan kamu kepada jamuanku. Jadi Allah Ta'ala panggil nak jamuan pula. Jamuanku dan kemuliaanku, dan sesungguhnya telah hasil janji yang aku janjikan kepada kamu,
dan senya aku dan bagi kamu dengan ini sujud dan tiada sujud atas kamu. Okey, so mana tiada sujud lagi lah. Tiada sujud lagi. Kemudian daripada ini, maka pada ketika itu tunduk sujud mereka itu bagi Allah Ta'ala dan tiada tinggal dalam syurga pohon kayu. Jadi sebenarnya tak perlu sujud lagi, tapi mereka nak sujud juga, kan? Kamu nak sujud, jadi Allah Ta'ala bagilah sujud. Allah Ta'ala bagi sujud. Macam itulah. Kita tengok balik. Dan kemuliaanku, dan sesungguhnya telah hasil janji yang aku janjikan pada kamu, dan senya aku dan bagi kamu dengan ini sujud dan tiada sujud atas kamu, maka Allah Ta'ala bagi sujudlah. Sebenarnya tak perlu sujud pun, kata Allah. Kemudian daripada ini, maka pada ketika itu tunduk sujud mereka lah bagi Allah Ta'ala, dan tiada tinggal dalam syurga pohon kayu, dan tiada buah-buahan, dan tiada mahlika, dan tiada kubah, dan tiada segala khemah, dan tiada segala sungai, dan tiada anak bidadari dan anak-anak kan, melainkan sujud sekaliannya bagi Allah Ta'ala Azza wa Jal. Semuanya sujud. Disebabkan oleh hamba-hamba ahli syurga ni semua nak sujud pada Allah Ta'ala, jadi mereka pun dibenarkan sujud. Malahan pohon-pohon kayu pun sujud kepada Allah. Pohon-pohon kayu, mahlikai-mahlikai, bidadari-bidadari, sungai-sungai, kubah-kubah, kemah-kemah kan. Kemah-kemah dalam syurga tu pun semuanya sujud kepada Allah. Maka tinggal mereka itu dalam sujud itu selama 40 tahun. 40 tahun tuan mereka sujud dalam syurga. Ada pun sampai ke? Kan? Dan tinggal mereka itu dalam syurga 40 tahun. Tiada mengetahui mereka itu akan suatu. Kemudian firman Allah Ta'ala, hai segala hamba-Ku, angkat oleh kamu akan kepala kamu dengan takbir dan tahlil dan takdis dan tahmid. Dan sana atas Tuhan Azza. Mana pujianlah, sana kan puji. Jadi Allah Ta'ala kata, angkat kepala. Mereka dah sujud selama 40 tahun sujud. Kita sujud sekejap pun kadang dah nak pitam tuan-tuan. Pun sekejap sujud dah nak pitam. Kan? Ini besok tuan-tuan dalam syurga tuan-tuan sujud 40 tahun. 40 tahun tuan-tuan. Tak angkat-angkat kepala. Kemudian firman Allah Ta'ala, hai segala hamba-Ku, engkau angkat oleh kamu akan kepala kamu dengan takbir dan tahlil dan takdis. Tahlilah. Takdir ini menyucikan Allah Ta'ala. Tahmid memuji Allah Ta'ala. Sana pun puji Allah Ta'ala atas Tuhan Rabbul Alamin. Maka makhitab akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan lazat khitab. Khitab ni menghadaplah. Khitab, muhatabahan, menghitab. Maka makhitab oleh mereka itu akan Allah Ta'ala dengan lazat khitab. Menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan lazat. Sonoklah macam tu. Dan menyeru ia akan mereka itu, Assalamualaikum, hai segala kekasihku. Assalamualaikum, hai segala pilihanku. Assalamualaikum, hai segala awliyaku. Seperti barang yang mengkhabar Allah Ta'ala dengan firman-Nya, Salamun qaulam min Rabbil Rahim. Nampak? Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Betul tak? Sejahtera perkataan orang-orang perkataan daripada Tuhan Rabbul Rahim. Kemudian cipta oleh kamu barang yang kamu kehendak. Okey, apa yang kamu nak lagi? Macam-macam dah dapat kan? Okey, apa yang kamu nak lagi? Maka sembah mereka itu bagi Tuhan kami dan penghulu kami adalah cita kami akan keredaan kau daripada kami. Sekarang ni kami nak keredaan. Keredaan kau kepada kami, ya Allah. Adalah cita kami akan keredaan kau daripada kami. Maka firman Allah Azza wa Jalla, hai Tuhai hamba-Ku dengan redaku,
aku masukkan kamu ke dalam syurga-Ku, dan aku diamkan kamu jadi jiranku, dan aku beri kesukaan akan kamu dengan menilik kepada wajahku yang karim, yang mulia, dan redaku akan kamu. Maka adakah reda kamu daripada aku? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, itulah. Surah dia. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Telah redha Allah Ta'ala akan mereka itu, dan redha mereka itu kepadanya Allah. Kan? Zalika liman khasyiya rabbah. Bermula demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya. Orang yang takut kepada Tuhannya. Boleh? Banyak lagi. Tak sabar-sabar orang ni macam kitab baru ni. Okey. Dan pada riwayat Tabrani sampai situ. 1 2 3 4 5 6 7 8 muka ni tuan. 8 muka surat lagi. 8 muka surat. 8 muka surat. Tadi kita baca muka surat berapa? Tadi 3 muka surat. Tadi kita baca 3 muka surat. Dia ada 8 muka surat lagi. Mungkin 2 kali lagi kan? 2 kali lagi buat habis. Itu. Okey? Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa ma'lum taqabbala. Wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fataya alim. Lawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jamal marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.